dipenuhi dan dilaksanakan. Menurut Datuk Haji G, beliau telah mengulangi pendirian Sabah untuk terus menuntut 40% pulangan daripada hasil bersih negeri ini yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan seperti ditetapkan dalam Perkara 112D Perlembagaan Persekutuan sewaktu menghadiri mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 8 September lalu. Datuk Haji G berucap pada Majlis Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri tahun 2022 di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Terdahulu berucap dalam majlis sama, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Bung Mukhtaradin yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2022 mengingatkan rakyat agar terus menghayati peristiwa Hari Malaysia dengan penuh semangat patriotik. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Dr. Juhar Mahiruddin dan isteri, Tuh Puan Dr. Nolidah RM Jasni turut menyempurnakan acara pemotongan kek Hari Malaysia 2022 dan seterusnya menyampaikan sijil khas penghargaan kepada 4 atlet sukan pencaksilat yang memenangi pingat emas juara dunia pada Julai lalu serta seorang ahli sukan Muay Thai yang memenangi juara remaja dunia pada Ogos lalu. Tun Juhar turut menerima jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka yang diketuai Timbalan Pengarah Penerangan Sabah, Sofian Musa. Komitmen dan perasaan dan cabaran itu memang semua peserta Kembara mempunyai semangat yang tinggi dan juang semangat yang berpasukan. Kenal dalam kumpulan seramai 50 orang ini macam ragam, macam tingkah laku, tetapi untuk semangat ini mereka mempunyai semangat yang cukup tinggi. Untuk malam ni agak meriah. Saya first time sambut Hari Malaysia di Sabah. Saya dari Semenanjung. So, kepelbagaian etnik di sini agak menarik jika dibandingkan dengan apa yang pernah disaksikan di Semenanjung Malaysia. Persembahan kebudayaan yang mana saya pun first time tengok. Kira-kira 5,000 orang hadir memeriahkan sambutan ini. Keindahan alam semula jadi dan kepelbagaian aktiviti berasaskan pertanian di kawasan pedalaman negeri ini berpotensi diketengahkan sebagai produk agropelancongan. Ia secara tidak langsung mempelbagaikan sumber pendapatan golongan petani dan penternak selain membuka lebih banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat luar bandar. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Arthur Joseph Kurup berkata pelancongan desa yang berpotensi perlu disuntik dengan pelaburan dan inovasi bagi memacu pemulihan aktiviti sosioekonomi khususnya membabitkan variasi segmen ekopelancongan dan agropelancongan. Beliau berkata demikian dalam program pelepasan benih ikan ke Sungai Sok dan pemimpin bersama komuniti Kampung Telintir Kuala Punte Sok di Keningau. Permasalahan guru di luar bandar harus diberi perhatian dalam Belanjawan 2023 yang bakal dibentangkan awal Oktober ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Suk Datuk Alruan Angin yang juga Menteri Belia dan Sukan Sabah berkata, terdapat isu dihadapi para guru di luar bandar yang memerlukan perhatian segera bagi melancarkan proses pembelajaran. Antaranya keadaan sekolah daif dan masalah tempat tinggal para guru yang masih belum dapat diselesaikan sepenuhnya. Kita mengharapkan Kerajaan Persekutuan melihat seruan atau kesusahan yang dihadapi oleh guru-guru, khususnya guru-guru di pedalaman itu, supaya sekolah-sekolah yang daif ini diperbaiki dengan cepatnya. Begitu juga dengan perumahan di kalangan guru-guru. Saya dipahamkan memang tidak cukup dan tidak selesa. Beliau ditemui selepas Majlis Ilau Pempahakaan atau Pesta Persaudaraan melibatkan rombongan ketua-ketua sekolah Lumbis Raya, Kalimantan Utara Indonesia bersama Majlis Guru Besar Daerah Keningau serta komuniti sekolah kebangsaan Kampung Biah di Keningau. Warga Jabatan Pendidikan Negeri perlu kekal kompetitif melalui pemikiran secara kreatif. Pada masa sama, mereka perlu inovatif dalam sistem penyampaian perkhidmatan seiring arus globalisasi. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakob Khan menyatakan ia penting bagi meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan penyampaian yang bersepadu dan lancar. Saya yakin mereka yang tahu memanfaatkan teknologi ini akan mendapat idea bagaimana untuk kita menerap pendidikan itu melalui teknologi ini.
Mudah-mudahan usaha seperti ini akan berterusan dan diperluaskan di semua peringkat. Ada lagi inisiatif yang lain, tetapi salah satunya adalah kita memperkasakan inovasi kerana dia ada kaitan dengan penambahbaikan dari semasa ke semasa. Khususnya kita nak melihat transformatif itu, perubahan dari segi sikap dan pemikiran untuk semua peringkat. Sebenarnya inovasi negeri Sabah kita telah setanding dengan negeri lain di peringkat kebangsaan dan banyak inovasi yang dihasilkan melalui sekolah dan juga PPD dan juga Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Mereka ditemui pemberita selepas Datuk Yaakob merasmikan penutupan mini convention Horizon Baharu, kumpulan inovatif dan kreatif Jabatan Pendidikan Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Program bertemakan merealisasi transformasi, memperkasa inovasi, menjulang produktiviti yang berlangsung 2 hari ini menghimpunkan 15 sektor di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah serta pejabat pendidikan daerah seluruh Sabah. Warga emas di negeri ini digesa merebut peluang melakukan saringan kesihatan secara percuma di bawah program Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Syahmi Yahya menyifatkan program ini membolehkan golongan berkenaan mendapatkan status kesihatan semasa sekaligus menggalakkan kehidupan lebih sihat. Ia juga dapat membantu negara mencapai sasaran status warga emas dengan unjuran 15% menjelang 2030. Satu perkara yang perlu kita tengok adalah untuk menjaga kesihatan warga emas. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah program Agenda Nasional Malaysia Sihat telah mengadakan saringan kesihatan percuma untuk orang dewasa dan diberi keutamaan kepada mereka yang berumur 40 tahun ke atas. Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk menyeru kepada warga emas untuk pergi ke fasiliti-fasiliti kesihatan untuk melakukan saringan kesihatan. Beliau bercakap kepada RTM selepas program konvoi Keluarga Malaysia Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE Negeri Sabah di Kota Kinabalu. Konvoi bermula sejak 13 September lalu bertujuan memperkasa peranan warga emas dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Lebih 100 peserta menjayakan konvoi terdiri ahli PAWE dari seluruh negeri. Baik, beralih ke perkembangan semasa COVID-19, Sabah mencatatkan 187 kes positif baru semalam, sementara 1 kematian direkodkan di Kota Kinabalu. Penurunan angka jangkitan baharu dipengaruhi oleh jumlah sampel ujian yang lebih rendah sebanyak 1,946. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kadar kepositifan atau kadar penularan juga turun kepada 9.76%. Sebanyak 185 kes baharu adalah dalam kategori 1 dan 2 serta 2 kes dalam kategori 4. Seramai 159 pesakit sembuh manakala 249 masih menerima rawatan. Pembinaan jambatan gantung di Kampung Mansiang Baru, Keningau yang kini dalam pelaksanaan mengalami kelewatan disebabkan faktor cuaca. Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Flovia Eng, memaklumkan faktor cuaca yang tidak menentu ketika ini menyebabkan pihak kontraktor tidak dapat menjalankan kerja-kerja pembinaan jambatan tersebut. Saya kalau boleh besok siap pun saya mau, tetapi masih juga saya berbalik kepada keadaan cuaca. Kontraktor tidak dapat menjalankan kerja mereka dengan keadaan tanah yang lembut. Macam mana kita mau memperkukuhkan? Nanti boleh saja, saya tidak mau. Saya mau pastikan kontraktor buat kerja dengan baik dan jangan ala kadar sahaja. Flovia yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tulid memberitahu RTM selepas merasmikan kursus keluarga kerja di Keningau. Hampir 4,000 penduduk dalam kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Lumadan bakal mendapat kemudahan jaringan telekomunikasi yang lebih baik apabila pelaksanaan projek 4 Menara Baharu siap sepenuhnya. Adun Lumadan Ruslan Muharram berkata usaha membina infrastruktur bagi merapatkan jurang digital dalam kalangan rakyat itu hasil inisiatif Jalinan Digital Negara Jendela.
Pembinaan dua menara di Kampung Bangkalalak dan Kampung Kabancang Indomadi sedang dilaksanakan dan dijangka siap penghujung tahun ini, manakala selebihnya masing-masing di Kampung Labi dan Kampung Karangan dijangka dimulakan tahun depan. Kita sedang berusaha juga sedaya upaya untuk mendapatkan tawa ini beberapa tahun yang lepas. Semasa PKP pun kita mendapat banyak isu penandingan anak-anak kita belajar tanpa adanya akses yang mencukupi. Alhamdulillah pada hari ini kerajaan telah pun dapat menyalurkan peruntukan untuk mendirikan menara ini untuk kesejahteraan rakyat. Ruslan berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek menara di Kampung Bangkalalak, Beaufort. Kejohanan bola baling terbuka negeri Sabah Piala Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Bung Muhtaradin 2022 bermula Khamis hingga Ahad ini di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah Kota Kinabalu menerima sambutan menggalakan dengan penyertaan 837 peserta daripada 48 pasukan. Selain Sabah, kejohanan ini turut melibatkan penyertaan dari Sarawak, Terengganu, Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur dan Labuan serta satu pasukan dari Singapura. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' Yaakob Khan berkata, penganjuran ini adalah yang pertama selepas 2 tahun tidak diadakan akibat pandemik COVID-19. Hari ini kita bersyukur kerana dapat melangsungkan kejohanan ini. Sukan bola baling ini merupakan satu sukan yang mendapat perhatian kepada ahli-ahli sukan. Saya yakin dan percaya dengan penganjuran ini akan dapat melahir atau mencungkil bakat-bakat baru. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan kejohanan bola baling terbuka negeri Sabah Piala YB DSP Datuk Bung Muhtaradin 2022 di Kota Kinabalu. Rasa happy, lepas tu ada sikit takut juga sebab jumpa tim luar kan. Sebab boleh dapat pengalaman lebih dalam. Sangat happy lah dapat berkumpul, at least again new experience dekat tempat orang kan. So at least benda tu kita dapat bawa balik pergi Sarawak, show skills, at least experience dengan anak-anak yang bawah, budak-budak sekolah. Baik saudara, sekian dahulu berita pagi Sabah kali ini. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kena pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda hanya sekali ia boleh meragut. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita Pagi Sarawak edisi Sabtu 17 September bersama saya Fazril Hisham Afandi.
Sumber minyak dan gas Sarawak akan ditambah nilai untuk membentuk rantaian nilai bagi menjana ekonomi yang lebih menyeluruh dan mempertingkatkan manfaat kepada Bintulu dan Sarawak keseluruhannya. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, Sarawak tidak akan hanya mengeksport bahan mentah tetapi proses menambah nilai kepada sumber kami sentiasa dilakukan untuk menjana ekonomi negeri. Sarawak cannot depend heavily on the export of LNG to increase her revenue, and therefore we have to take the necessary step to ensure that our resources are value added right here in Sarawak. If we are to double the size of our economy from 136 billion ringgit to 282 billion ringgit and achieve a high income status by 2030. Beliau menjelaskan ke arah penghiliran industri minyak dan gas di Tanjung Kidurong, pembinaan sebuah loji pengeluaran metanol milik Sarawak sedang giat berjalan dan kini 66% siap dan dijangka akan memulakan operasi pada awal 2024. Katanya Bintulu juga akan menjadi pusat pengeluaran gas hidrogen dengan terlaksananya projek pengeluaran hidrogen yang diusahakan oleh konsortium 3 pelabur besar dari Korea Selatan yang disokong dan dibiayai oleh kerajaan Korea. Jelasnya gas hidrogen yang bakal dihasilkan sebagai bahan bakar hijau akan dibeli balik oleh pihak Korea, terutamanya industri keluli. Selain itu, Bintulu juga akan menyaksikan Petronas dan Shell membina 2 buah loji untuk memproses sour gas atau gas asli yang mengandungi banyak hidrogen sulfida yang disalurkan dari medan gas di luar pantai Bintulu. Premier Sarawak berkata demikian pada Majlis Sambutan Hari Malaysia 2022 peringkat negeri Sarawak di tapak lapangan terbang lama Bintulu malam tadi. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari dalam pada itu berharap kestabilan politik di Sarawak terus berkekalan untuk menyediakan ekosistem yang kondusif kepada pembangunan ekonomi. Katanya sebagai sebahagian daripada wilayah yang menumbuhkan Malaysia, Sarawak terus bersama-sama Malaysia dan membangun berdasarkan terma-terma seperti yang termaktub dalam Perlembagaan dan Semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan jawatan kuasa antara kerajaan IGC. Majlis tersebut disempurnakan oleh Tuan Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud. Di Miri, sambutan Hari Malaysia diisi dengan aktiviti kempen derma darah. Kempen itu diadakan selama 3 hari bermula hari ini di Institut Latihan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri, merupakan anjuran bersama Persatuan Wartawan Utara Sarawak, Tabung Darah Hospital Miri dan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri. Hadir menyempurnakan kempen berkenaan ialah Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin. Beliau dalam ucapan menyatakan menerusi kempen derma darah yang giat dilaksanakan di Institut Latihan itu sejak tahun 2020. Ekoran pandemik COVID-19, selain tabung darah di Hospital Miri, ia telah banyak membantu mengumpulkan keperluan darah di bahagian utara Sarawak. Jadi hari ini adalah ulang tahun yang ke-59. Dan kita berharaplah negara kita akan sentiasa aman, damai dan rakyat kita yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya kita akan sentiasa bersatu padu dan hidup dalam suasana yang harmoni. Selamat Hari Malaysia dan Bulan Sabit Merah Malaysia Miri branch has always worked to serve the community. Everybody always to come together and help each other in the spirit of keluarga satu Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Saya ucapkan selamat menyambut Hari Malaysia pada hari yang ini. Harap masyarakat kita bersatu padu dan aman-damai. Kempen derma darah hari ini yang bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari telah berjaya mengumpul 61 pen darah daripada 77 orang berdaftar. Golongan belia hari ini disaran untuk sentiasa memelihara perpaduan dan kesatuan tanpa mengira perbezaan agama, bangsa atau kaum. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palu Gumbang kata, langkah ini penting memandangkan Sarawak merupakan negeri contoh kepada perpaduan yang mempunyai lebih daripada 32 suku kaum yang dapat hidup bersama serta bertoleransi antara satu sama lain.
Paulus Palugumbang menjelaskan belia hari ini mudah terdedah kepada maklumat daripada media sosial yang belum tentu kesahihannya. Justru itu, belia yang juga pengerusi Saberkas Cawangan Batu Danau mengingatkan belia agar menyemak terlebih dahulu maklumat yang diterima daripada sumber yang betul sebelum ia disebarkan. Paulus berkata demikian pada perasmian Hari Keluarga Saberkas Cawangan Batu Danau bersempena sambutan Hari Malaysia 2022 di Limbang. Majlis tersebut turut dimeriahkan dengan pembarisan oleh 23 unit Saberkas Batu Danau dan disertai oleh kira-kira 300 ahli. Turut diadakan ialah penyampaian geran kepada 25 unit Saberkas di bawah Cawangan Batu Danau. 4 pos kawalan kini telah dan sedang dalam pembinaan di Sarawak bagi memperketat kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Indonesia. Panglima 3 Brigadier Jeneral Muhammad Kamil Abdul Latif berkata, 3 yang baru saja siap Julai lalu adalah pos kawalan Batu Kaya di Lubuk Antu, pos kawalan Padang Pan di Bau dan pos kawalan Sungai Pauh di Serian. Brigadier Jeneral Muhammad Kamil memberitahu satu lagi pos kawalan masih pembinaan dan dijangka siap Oktober ini adalah di tapak Megah di Kapit. Beliau menjelaskan Angkatan Tentera Malaysia ATM dengan kolaborasi Tentera Nasional Indonesia TNI baru-baru ini juga telah mengaktifkan 6 pos gabungan Malaysia Indonesia GAPMA iaitu pos GAPMA Biawak, Terbeduk, Lubuk Antu, Nanga Badau, Sajingan dan pos GAPMA Entikong. Katanya patroli terkoordinasi antara kedua-dua pihak juga akan dilaksanakan semula dalam mengukuh kerjasama rondaan, perkongsian maklumat dan memperketatkan keselamatan sempadan. Melaksanakan akses setiap tahun, ia akan mengukuhkan lagi hubungan kekeluargaan, hubungan kesaksamaan dan juga mutual understanding. So bila kita maintain setiap tahun, kita akan lebih rapat dan melalui soft power inilah kita dapat menyelesaikan isu-isu persempadanan yang berlaku semasa melakukan operasi di sempadan Sarawak Kalbar ni. Beliau berkata demikian dalam temu bual khas Sri Aman FM sempena Hari Malaysia di Sri Aman. Jabatan Tenaga Kerja JTK Sarawak menerima sebanyak 314 kes aduan pekerja terhadap majikan bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini. Menurut pengarah JTK Sarawak Awang Raduan Awang Omar, aduan yang diterima tersebut membabitkan aduan baki gaji tidak dibayar, majikan membayar gaji di bawah gaji minimum serta gaji kerja lebih masa yang tidak dibayar. Awang Raduan mendedahkan aduan itu turut membabitkan aduan pengajian pekerja bukan pemastatin serta lewat membayar gaji pekerja. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Dalam pada itu, Awang Raduan juga memberitahu bahawa pekerja juga boleh membuat aduan secara bertulis atau mengisi borang aduan pekerja dan mengemukakannya ke pejabat JTK berhampiran atau melalui pos, fax atau email jabatan di jtksarawak@mohr.gov.my. Justru itu, beliau mengingatkan majikan untuk menjaga hak dan kebajikan pekerja, terutamanya pematuhan terhadap Perintah Gaji Minimum 2022 serta keperluan untuk mendapatkan lesen pengajian pekerja bukan pemastatin. Ini terutama bagi majikan yang mengaji pekerja bukan pemastatin di negeri ini. Tegasnya, mana-mana majikan yang melakukan kesalahan yang melanggar mana-mana peraturan undang-undang pemburuhan akan diambil tindakan pendakwaan dan jika disambit kesalahan boleh didenda tidak melebihi RM10,000. Kerajaan Sarawak melalui Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan bersedia memberikan sokongan dan bantuan kepada peminat sukan ekstrim payung terjun di negeri ini dalam usaha untuk mengembang selain menarik lebih ramai penyertaan dan peminat sukan tersebut. Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, untuk menerima bantuan seumpama itu, ia memerlukan persatuan tersebut berdaftar. Datuk Seri Abdul Karim menjelaskan ramai peminat sukan ekstrim tersebut di negeri ini namun tidak ramai yang serius berikutan ia memerlukan latihan khusus. Katanya, sekiranya ada akademi atau individu tampil untuk melatih mereka yang berminat, Kerajaan Sarawak sedia membantu. If they have the proper registered association and they are willing to train and
even if they are to come for assistance from the state government, I'm very, very sure we are willing to assist. Because any kind of sports is good for the enthusiasts, is good for especially the youth. Beliau ditemui media selepas melancarkan program Sibu International Base Jump di dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu. Sementara itu, Presiden Kelab Sukan Payung Terjun Kenyalang Sarike, Kasim Ahmad Rahim memberitahu penganjuran acara itu kali ini berjalan lancar dengan keadaan selamat. Mengenai kelab yang diterajuinya, ia telah berjaya menarik hampir 100 keahlian sejak kelab itu ditubuhkan. Bagaimanapun, katanya, kemudahan seperti pesawat dan juruterbang berkelayakan untuk menggugurkan penerjun dari udara masih tiada di Sarawak. Kalau tak boleh juga kita buat di sini, mungkin saya akan bawa peserta tersebut ke Semenanjung. Yang mana di Semenanjung ada punya peralatan-peralatan tertentu ataupun kemudahan untuk melakukan penerjunan. Jadi setakat ini kita di Sarawak agak terhad. Katanya, ahli kelab itu kini disertai oleh ramai bekas komando dan jurulatih sukan payung terjun yang berpengalaman. Seorang lelaki tempatan berumur 34 tahun dihukum penjara selama 10 bulan serta dikenakan denda RM5,000 selepas didapati bersalah dalam beberapa kes samun dengan kaedah melanggar kenderaan mangsa. Ketua Polis Daerah Kuching, SCP Ashmon Bajah dalam satu kenyataan berkata, pihak polis telah membuka sebanyak 6 kertas siasatan berkaitan 6 laporan kes samun sejak 1 Julai lalu. ACP Asmon Bajah menjelaskan modus operandi suspek tersebut adalah dengan melanggar kenderaan mangsa dan berpura-pura untuk berbincang sebelum bertindak menyamun mangsa. Tambahnya, pasukan khas yang diaktifkan pada 29 Ogos lepas oleh Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching telah berjaya mengesan serta menangkap suspek di sebuah kampung di kawasan Asajaya, Kota Semerahan. Kes tersebut disiasat di bawah Seksyen 392 Kanun Keseksaan iaitu samun tanpa senjata api serta 379 Kanun Keseksaan iaitu mencuri. Suspek juga katanya mempunyai 4 rekod siasatan lampau. Berita bagi Sarawak edisi Sabtu 17 September berakhir di sini. Salam keluarga Malaysia. Jumpa lagi. Assalamualaikum.